Okey. So, yang kedua, okey, yang pertama tadi bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Okey, itu adalah suatu poligon Yang kedua, bilangan perpenjuru boleh ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Okey, yang ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, so apa langkah berikut tu? Okey, yang pertama kena pasti bilangan sisi. Okey, yang kedua bilangan sisi ditolak dengan 3. Okey, so tengok contoh. Okey, sambil-sambil tu kita tengok contoh. Cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon dengan 10 sisi. Okey, so kita tahu bahawa bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. So, sama dengan 10. Okey, so yang pertama tadi dia kata kenal pasti bilangan sisi. So kita dah tahu sisinya 10. Tengok langkah kedua. Bilangan sisi ditolak dengan 3. Okey, so langkah kedua tu dia cerita kat sini Langkah kedua. Bilangan sisi tolak dengan 3. Okey, so dapat 7. Okey, bilangan sisi tolak 3 sama dengan 7. Itu yang dikatakan M. Okey, bilangan sisi tu dia letak N lah selalunya. N sebab sisi tu mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 dan seterusnya. Okey, sisi tu tak boleh jadi 2. Sebab ingat poligon, okey, sisi yang paling sikit adalah 3. Okey, so N kita wakilkan sebagai sisi. Okey, so kalau ikut yang nombor 2 ni, N tolak 3 sama dengan M. Itu maksud dia. Okey. Okey. So next marker. Okey. Nilai M didarab dengan 2. Okey. So kita mendapat 2M. Maksudnya tengok dekat bawah ni, maka bilangan perpenjuru sama dengan yang ni. Okey. 7 tadi adalah M kan? 7 tadi adalah M. So 2 darab 7. Sebab tu dia kata didarab dengan 2. Okey. Last sekali langkah dia, nilai 2M ditambah dengan semua integer yang kurang daripada M. Maksudnya 2 darab 7 tambah dengan nombor yang kurang daripada 7. So nombor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ni kakak. Aminah. Aminah. Dia pun pakai benda tu tak dengar. Okey. So, bila kita selesaikan kita dapat 35. Okey, nampak macam complicatednya. Okey, so tak apa. Kita guna cara lain yang lebih mudah. Okey, nampak kat tepi ni tips Bestari. Sebab tu kena baca tau. Semua tips yang buku teks berikan. Aminah. Okey. So, kita akan gunakan rumus N tolak 3 dalam kurungan per 2. Okey, rumus ni jangan risau. Kalau dalam exam, dia akan sediakan. Okey. Dia akan sediakan dekat muka surat depan. So, kita hanya tinggal cari je. Okey, so ini adalah rumus bagi bilangan perpenjuru. Okey, so N tu cikgu cakap tadi, N tu bilangan sisi. So dekat sini, bilangan sisinya adalah 10. So ganti masuklah. N tu 10. Kemudian kurungan, ada N lagi. 10 tolak 3. Okey, per 2. Okey. Awak hanya perlu salin semula. Salin semula formula tu, kemudian masuk gantikan nilai sisi dia. Okey, so selesaikan yang dalam kurungan dulu. 10. Okey, 10 tolak 3. 7. Yes. Per 2. So dapat 70 per 2. Yeah, so jawapan dia 35. Sama kan? Ya. Okay, so yang mana lebih
lebih mudah untuk awak gunakan. Okay, langkah pertama atau langkah kedua yang guna formula tu? Langkah kedua. Okay, langkah kedua tu kan. So kita akan gunakan langkah kedua ni formula n kurungan n tolak 3/2. Cantik sangat. Apa ibu cakap? Cantik. Okay, pergi tasmik, tak habis lagi. Okay, next. Okay, latih diri 9.1a. Okay, cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru. Okay, so kita akan buat satu persatu. Okay, so first dia minta dua tu kan. Yang pertama bilangan bucu, yang kedua bilangan perpenjuru. Sekejap apa tu? Okay, jap. Okay. Kalau tak nampak skrin bagi tahu Okay, next. Okay, so kirakan dulu bilangan bucu. So bilangan bucu adalah sama dengan sisi kan. So 6. Bilangan bucu 6. Yang kedua bilangan perpenjuru. Sambil-sambil tu kira sekali dengan cikgu. Ingat lagi tak perpenjuru ni apa? Ibu lukis rakam. Kenapa ibu lukis rakam? Tak kisah mana kakak nak. Apa ibu cakap? Tak kisah kakak nak warna yang mana. Nak kakak mana yang ni? Okey. Lepas tu ke dalam nanti. Tunjukkan cikgu Aisyah. Nanti ibu tentukan cikgu Aisyah. Nanti Mina color flower. Dah cantik lah. Kelas. Okay, so bilangan bucu n. So n bilangan sisi 6. 6. Okay, 6 tolak 3/2. 3/6 per 2. 3/6 Sekejap. 6 tolak 3. Awak kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okay. Dapat 3 tu. So 18/2 berapa? 18 per 2. 9. So bilangan perpenjuru dia adalah 9. Ingat mesti selesaikan yang dalam kurungan. Okay, yang kedua. Bilangan bucu 9 lah. Sama dengan bilangan sisi. So bilangan perpenjuru n tolak 3/2. So n 9 tolak 3/2. Simple je dia punya rumus tu. 9 tolak 3 6. 9 darab 6 berapa? 54 kan? Okey, 54 bagi 2 7. Okey, so bilangan perpenjuru 27. Okey ke? Okey, good. Okey, sekarang cikgu akan tinggalkan 2 soalan ni untuk awak selesaikan nanti. Boleh? Boleh. Okey, good. Okey, terima kasih respon. Okey, next. Okey. Kita tengok ni. Okey, bagaimanakah anda melukis, melabel dan menamakan poligon? Okey. So, berdasarkan soalan tu, itulah yang kita akan belajar. Okey. Kita akan belajar melukis, melabel dan menamakan poligon. So, kita ada okey. So, dekat sini dia dah senaraikan pada kita.
Okay, nama poligon dan bilangan sisi. So, poligon bermula dengan 3 sisi, iaitu segi 3. Okay, bilangan sisi 3. Okay, yang seterusnya sisi 4. Dia tak panggil segi 4. Okay, dia panggil sisi 4. Okay, so yang ada sisi 5, okay, kita panggil pentagon. Okay, pentagon. Okay, so gon belakang tu semua sama. So, kalau yang 5, hanya ingat penta. Okay, penta. Penta 5. Heksa. Heksa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 sisi. Dan 6 bucu. Okay. Kalau ada 7, hepta. Okay, heptagon 7 sisi. Kita tak kisahlah lukis macam mana, asalkan ada 7 sisi. Okay. Okay, kalau ada 8 sisi, oktagon. Okta adalah 8. Okta 8. Okay. Kalau 9, nonagon. Ingat 9, perkataan 9. So, 9. Okay, 9, nonagon. 9. Okay, dekagon. Deka 10. Okay, deka 10 sisi. So, awak hanya perlu ingat 8 ini sahaja. Okay, kena nama ke-8 poligon ini sahaja. Segitiga, sisi 4, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon dan dekagon. Okay, setakat ni clear tak? Okay. Okay, good. So, next. Okay, so sekarang kita akan tengok macam mana cara nak melukis poligon. Okay, so langkahnya ada di atas. Okay, langkah pertama, kita perlu kenal pasti bilangan sisi poligon itu. Okay, so sambil-sambil rujuk langkah dia, kita tengok contoh 2. Okay, so contoh 2, lukis sebuah poligon dengan 6 sisi. Okay, ni langkah pertama, dia suruh kita kenal pasti. So dalam soalan dia dah bagi tahu, okay, lukis sebuah poligon dengan 6 sisi. Kemudian labelkan dan namakan poligon itu. Okay, so kita nak lukis 6 sisi, poligon 6 sisi. Yang kedua, tandakan bilangan titik yang sama, okay, dengan bilangan sisi. Okay, bilangan titik yang sama bilangan sisi. Macam ni, langkah pertama tadi. Okay, kita dah tandakan 1, 2, tak kisah dekat mana-mana, 3, 4, 5, 6. Letak je titik-titik. Okay, tapi pastikan titik tu dia tak jadi macam ni lah, straight line macam tu. So, bila kita nak buat garisan, cikgu ambil garisan. Bila kita nak buat garisan, dia akan jadi, dia nampak, dia macam nampak satu line je. Maksudnya hanya satu sisi. Sebenarnya dekat situ awak nak lukis 2 sisi. Faham tak maksud cikgu? Elakkan elakkan yang sebegitu. Okay, so bila dah lukis titik-titik tu, okay, ada 6 titik. Okay, langkah seterusnya yang ketiga. Okay, langkah yang ketiga, sambungkan semua titik itu. Okay, sambungkan semua titik itu supaya menjadi bentuk tertutup. Tengok yang ni, dia dah sambungkan. So, kita dah dapat poligon. Okay, so jangan tinggal macam tu je. Langkah yang terakhir, labelkan. Okay, labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. Okay, dekat titik-titik tadi tu, itu dah jadi bucu kan. So, kita labelkan lah. Okay, tengok dia labelkan A, B, C. Dia labelkan macam mana? Dia ikut turutan.
Dia ikut turutan macam tu. Label. Okay. So kalau awak label A kat sini, contoh B sebelah sini pun boleh. So sini mesti C, sini D, sini E, sini F. Pun boleh. Okay. Tapi mesti ikut turutan yang betul. Tak boleh sini A, tiba-tiba sini E, sini F. Tak boleh. Boleh faham tak? Boleh. Okay. Okay, good. Okay, so maka poligon itu ialah hexagon A, B, C, D, E, F. Langkah terakhir. Okay, yang pertama kita dah. Yang kedua, labelkan dah. Yang ketiga, dia minta kita namakan. So, awak kena buat ayat ni. Okay, maka poligon itu ialah hexagon A, B, C, D, E, F. Okay. So, kita tengok. Okay. So, kita cuba yang ni. Lukis setiap poligon berikut dengan sisi yang diberikan. Kemudian label dan namakan. Okay. So, 5 sisi. Langkah pertama, kita letak titik secara rawak. Tak kisahlah awak nak letak macam mana, asalkan titik tu, 3 titik tu tak bersambung jadi satu garisan. Okay, so cikgu dah ada 5 titik. So langkah seterusnya, kita sambungkan garisan. Okay. Sambil-sambil tu boleh buat Okay, so cikgu punya poligon dah siap. Okay. Dan seterusnya cikgu akan labelkan. Okay, labelkan. Okay. Labelkan tu guna huruf lah. Okay, A kat situ. So, B kat sini. C, D, E. Ada 5 huruf lah sebab 5 sisi. Okay, label dekat bucu ataupun dekat titik yang kita buat tadi. Okay, so dah labelkan. Last sekali, namakan. Apa? Poligon. Ataupun boleh terus tulis. Terus tulis nama dia. Hexagon. Pentagon A, B, C, D, E. Okay. Kalau tak ingat ayat panjang-panjang tu, tak apa. Tulis je. Pentagon A, B, C, D, E. Okay. Okay. Sekarang kita cuba buat yang 8 sisi pula. Okay. 8 sisi maksudnya kena buat 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so cikgu dah ada 8 titik. So cikgu akan sambungkan. Sekejap. Nak kena kecilkan sikit garisannya. 1. Sambungkan tu guna pensel dengan pembaris. Kalau tak guna pembaris, bukan poligon bukan poligon. Garisan dia mesti lurus. Okay. So cikgu punya dah siap. So cikgu nak labelkan. Okay, so A, B,
C. Sekarang ikut turutan jam lah pula. Tadi lawan arah jam. Sorry, tadi pun ikut. Ikut. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Dia mesti ikut turutan. Okay. So 8cc nama dia apa ya? Octagon. Bagus. Okay, dah ingat dah tu. Okay, hebat. Okay, octagon. A, B, C, D, E, F, G, H. Sampai H. Okay. Okay, so yang last kali adalah 10cc. Okay, ingat bila lukis titik tu jangan ada yang satu baris. 3 titik. Elakkan. 4, 5, 6, 7. Ibu cerita upi dari ibu. 8, 9, 10. Okey. Tak kisah bentuknya macam mana, asalkan kita dapat poligon tertutup. Okay, so sekarang labelkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, so 10cc apa nama poligon ni? Decagon. Okay, good. Decagon. So, decagon. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. Okay, dah siap. Okay. Setakat ni okay ke? Okay, cikgu. Dekat ni. Okay, ranger ni ada bagi. Okay, good. Betul lah tu. Okay, octagon. Okay, octagon A, B, C, D, E, F, G. Okay. Ya. Okay. Okay. Okay, ranger ni dekat sini cuba tengok apa ada careless sikit kat sini. Ni betul, betul. Dah ada 8 titik A, B, C, D. Ni ulang balik C. Sepatutnya dekat situ E, sini F, sini G, sini H. Okay, octagon. Nanti betulkan ya. Okay. So next kita tengok. Okay.
So dah habis. Cuma yang ni cikgu nak tunjuk. Okay, ini yang kita akan guna untuk pengiraan ya. So awak kena tahu. Okay, segitiga ada beberapa jenis. Okay, so kalau macam ni, segitiga sama kaki ni. Segitiga sama sisi, sama sisi maksudnya ketiga-tiga sisi dia sama panjang. Maksudnya sudut dalam ni adalah sama juga 60, 60, 60. Okay. Sebab kita akan belajar kira sudut juga ni. Okay, melibatkan sama macam kita buat bab 8. Okay, so yang kedua, segitiga sama kaki. Maksudnya ada dua sisi yang sama panjang. Okay, so bila segitiga sama kaki ni, okay, dia punya angle, sudut, okay, di kaki dia tu sama. Maksudnya kalau sudut kat kaki tu 50, so sebelah sini pun 50 juga. Itu maksudnya sama. Okay. So ini berapa? Hasil tambah 3-3 tu awak dapat 180. Maksudnya dekat atas tu adalah 80 darjah. Okay, 80 darjah. 50 tambah 50 tambah 80. So kita dapat 180 darjah. Okay, sama macam ini pun. Sama segitiga sama sisi. 60 darjah tambah 60 darjah tambah 60 darjah sama dengan 180 darjah. Okey. Yang ni pun sama. Ni A, ni sudut B dan ini sudut C. Nama dia segitiga tak sama kaki. Tak sama kaki maksudnya ketiga-tiga sisi tak sama. Nampak tak? Ni satu line, ni dua line dan ini tiga line. Maksudnya tiga-tiga tak sama panjang sisi dia. So, sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 darjah. Okay. So, tengok yang bawah ni. Segitiga bersudut tirus. Okay. So, segitiga bersudut tirus ada 3 sudut. Sama macam yang segitiga tak sama kaki tu. A, B, C. Okay. So, kita tambah 3-3 sudut tu. Kita akan dapat 180 juga. Okay. So, yang seterusnya. Yang tirus ni macam mana nak tahu sudut tirus? Semua A, B, C, sudut A, B, C tu semua bawah 90. Okay, bawah 90. Itu sudut tirus. Maksudnya daripada 1 hingga 89 darjah. Okay. So, segitiga sudut cakar. Segitiga bersudut cakar maksudnya dia ada satu sudut pedalaman yang bersudut cakar. Sudut cakar tu berapa ya? Dia punya ukuran? Dia mesti melebihi 90 darjah kan? Sebab 90 tu sudut tegak. So 91 darjah lah sehingga 180 darjah. Okay, sudut cakar. Okay. So yang last kali sudut 3 bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. So macam mana nak tahu dia segitiga bersudut tegak? Dia ada tanda segi empat tu. Okay, tanda segi empat tu. Okay, so itu adalah 90 darjah. So ini adalah A, ini adalah B. Kita tak tahu A dan B tu, kita tak tahu nilai dia berapa. Tapi A, sudut A tambah sudut B tambah sudut tegak 90 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okay. So hari ni cikgu hanya bagi revision saja. Okay, sekarang ni segi empat tepat. Okay, segi empat tepat ni, tengok segi empat tepat. Sudut hujung dia tu nampak sudut tegak kan?
So kita ada 4 sudut tegak. So kita tambahkan 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 sama dengan berapa? 360 darjah. Okay, 360 darjah. Okay, next. Segi 4 sama pun sama. Okay, dia ada 4 sudut tegak. Okay, maksudnya kalau kita tambahkan keempat-empat sudut pedalaman tu, kita akan dapat 360 darjah. Okay, fokus kepada yang ketiga. Okay, segi 4 selari. Segi 4 selari. Okay, dia ada dua pasangan sudut yang sama. Okay, sudut pedalaman sudut pedalaman. Dua pasangan sudut yang sama. So kalau yang ni adalah 5. Sorry, yang tu cikgu letak A lah. A tu kita tak tahu, mungkin dia 100, mungkin dia 80 darjah. Okay, so A, maksudnya yang ni pun A juga. Okay, so kalau yang tu A, yang ni berbeza, yang ni mesti B. Dan yang ni pun B juga. Okay, so yang special dekat sini, awak kena tahu sudut A tambah sudut B adalah 180 darjah. Okay, 180 darjah. Biru tambah merah 180 darjah. Tak kisahlah atas ke, tepi ke. Okay, asalkan A, sudut A tambah sudut B 180 darjah. Okay, next. A sama dengan sudut A dan B sama dengan sudut B. Maksudnya kalau A kat sini adalah 80 darjah. So B tu berapa? Kalau A 80 darjah, so B tu berapa? 100 darjah. Yes, betul. 100 darjah. 100 darjah. Macam mana nak tahu? Sebab kan cikgu cakap tadi A tambah B sama dengan 180 darjah. So, okay, so kalau yang tu 80 tambah B, so buatlah kira-kira sikit. B sama dengan 180 tolak 80. So B dapatlah 100 darjah. Okay. So ni yang dia ada kesinambungan, ada kaitan dengan yang kita belajar bab 8. Cuma yang ni dia masukkan sudut dalam untuk segitiga dan sisi 4. Okay, seterusnya rhombus. Rhombus pun sama dengan segi 4 selari, sudut pedalaman dia. Okay. Dua sudut yang bertentangan tu adalah sudut yang sama. So kalau ni A, so yang ni pun nilai dia A. Okay, so kalau yang ni B, ini pun B. Sama juga dengan yang segi 4 selari. A tambah B sama dengan 180 darjah. Okay, so next, trapezium. Ikan boleh? Boleh kakak. Yeay. Okay, ada dua last Okay, trapezium. Okay, trapezium ni dia tak ada yang tetap. Okay, sudut pedalaman. So kita ambil sudut dalam dia A. Ada 4 B, C dan D. So A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 darjah. Okay, so last kali lelayang. Okay, lelayang ni. Okay, lelayang ni dia hanya ada dua sahaja sudut yang sama. Maksudnya sepasang je lah. Okay, so ini A, ini pun A. So dekat sini apa? Sini sudut B, ini pun berbeza. Ini pun sudut C. Okay, dia ada sepasang sahaja yang sama kalau lelayang.
Okay, kenapa cikgu tunjukkan ni? Sebab kita akan gunakan sudut pedalaman ni untuk buat pengiraan. Okay, so esok kita akan masuk kira-kira lah.